pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Wan Rizwan. Bersama saya Wan Fido 17. Ingin buat sedikit review tentang satu set racing Chris 110. Okey, walau bagaimanapun saya ingin mengucapkan tahniah kepada abang saya yang telah buat satu video. Saya pun lihat kerana ada satu video, kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, yang kepada penonton setia channel Wan Rizwan ni lah, tuan-tuan dan perempuan ada perasan yang satu video bukan daripada suara yang saya buat sekarang. Dan memang dalam video tu telah ternyata abang saya bagi tahu lebih kurang ayat macam ni. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam macam biasa. Kepada penonton setia channel Wan Rizwan, bersama saya Wan Rizwan. Itu perbezaan yang di dalam video tu. Kemudian tuan-tuan dan perempuan boleh lihat lah cara abang saya explain. Saya mengucapkan tahniah kepada dia kerana ia satu usaha yang sangat bagus lah pada pendapat saya. Kerana apabila saya tiada di rumah, dia tolong saya untuk buat review barang. Walau bagaimanapun saya sudah tengok dia punya explanation ni pun lebih kurang macam saya. Cuma abang saya dah jelaskan lah dalam video tu. Kalau nak lebih detail, tolong terus contact Wan Fido 17. Kerana saya ni lebih berpengetahuan lah tentang barangan racing ni berbanding dengan dia. Okay. Sebenarnya kami berganding bahu membuat channel YouTube ni, di mana saya buat review, abang saya akan buat editing untuk dipostkan ke dalam YouTube. Kerana macam biasalah, kita akan edit dulu video tu cun-cun supaya tuan-tuan dan perempuan mudah faham dan tidak membazirkan masa tuan-tuan dan perempuan lah. Okey, walau bagaimanapun, tanpa melengahkan masa, apa yang kita ada di depan kita ni ialah satu set block racing Espada. Okey, untuk Chris 110. Okey, kenapa hari ni saya nak buat review tentang block racing ni ialah ini ialah 60mm daripada Espada. Dan sebelum ni saya masih tak buat lah satu review 60mm Chris 110. Okey, tuan-tuan dan perempuan, jika tuan-tuan dan perempuan pernah melihat set racing Chris 110 sebelum ni di channel saya, tuan-tuan dan perempuan akan perasan yang saya memang just buat review tentang block racing Chris 57mm daripada Cozy, dan pistonnya tu lebih flat. Okey tuan-tuan dan perempuan, pada hari ini kita ada Espada dan pistonnya pula berbeza. Iaitu tuan-tuan dan perempuan boleh lihat, ini ialah piston timbul ataupun dipanggil sebagai piston dome. Tidak terlalu dome lah, tetapi dipanggil juga sebagai piston dome kerana mempunyai bentuk seperti compression tinggi timbul di tengah. Okey, sebenarnya ia masih dipanggil sebagai semi kerana kita ada piston yang betul-betul compression yang betul-betul tinggi di tengah. Okey, tapi ia lebih dipanggil sebagai semi lah. Okey tuan-tuan dan perempuan, inilah perbezaannya. Apabila tuan-tuan dan perempuan memilih block racing 57mm daripada Cozy, piston itu lebih flat, tetapi kita ada jugalah pocket valve tu, di mana compressionnya lebih rendah. Dan jika tuan-tuan dan perempuan melihat di sini lebih timbul, bermaksud compressionnya lebih tinggi. Itulah perbezaannya. Daripada segi sisi, tuan-tuan dan perempuan jangan tersalah faham kerana sisi sama sahaja. Kalau block racing tu 60mm daripada Cozy ataupun block racing tu 60mm daripada Espada, sisinya tetap sama kerana kiraan sisi bergantung kepada saiz, panjang bore dan juga panjang stroke blok tu, bukan bergantung kepada jenis piston. Jenis piston tidak membantu dalam peningkatan sisi atau penurunan sisi. Okey, perbezaannya hanya pada compression yang tinggi ataupun compression yang rendah di dalam kebuk pembakaran, di dalam enjin tu lah. Okey tuan-tuan dan puan, itu perbezaannya. Apakah yang bagus tentang high compression? High compression ni lebih kepada pickup sebenarnya. Bunyi jentera tuan-tuan dan perempuan pun lebih garang kerana kita ada compression tinggi lah, boom 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 dan sebagainya, berbanding dengan piston flat standard tu ataupun piston yang macam Cozy tu. Okey, itu perbezaannya. Tetapi kepada segi top speed sebenarnya saya tak boleh explain yang mana satukah lebih bagus, kerana top speed ni bergantung kepada setting pomen juga. Kalau pomen kata saya nak piston jenis macam Espada macam ni, tuan-tuan dan perempuan kena sediakan piston macam ni, kerana mereka boleh setting piston jenis macam ni untuk pergi lebih jauh. Tetapi kalau pomen tu cakap, tuan-tuan dan perempuan perlu mencari piston jenis macam Cozy yang saya ada review sebelum ni,
Tuan-tuan dan puan perlu cari piston macam tu. Kerana kadang-kadang pemain kita ni mempunyai resipi masing-masing dan dia pandai setting dengan cara dia yang tertentu. Jadi kita just ikut sahaja ataupun tanyakan yang manakah yang terbaik. Dia boleh tolong explain kepada tuan-tuan dan puan. Setiap pemain berbeza, air tangan mereka berbeza, cara setting pun berbeza. Okey tuan-tuan dan puan. Apa yang kita dapat dalam set ni adalah kita akan dapat sekali dengan piston bearing clip 60mm, jangan risau, harga saya jual murah sahaja. Tuan-tuan dan puan boleh lihat di sini pun, nampak tak tu? Block racing Espada 60mm Chris. Okey tuan-tuan dan puan yang bertanyakan kepada saya, bos, adakah barangan yang bos jual ni ialah original ataupun tidak? Of course original kerana saya direct daripada supplier Espada sendiri, iaitu Jinsun Autopart. Tuan-tuan dan puan boleh lihat di sini ya. Sekali alamatnya Geris Autopart. Geris dan juga Jinsun adalah satu company, sama sahaja. Okey, macam tuan-tuan dan puan boleh lihat di sini. Nampak tak? Di sini kotak Espada ni Jinsun Autopart. Jinsun dan Geris ni samalah. Nampak tak? 259 Jalan Berampit. Tuan-tuan dan puan jangan risau kerana saya memang dapatkan barangan daripada original sahaja kerana saya terus direct daripada supplier. Kalau tuan-tuan dan puan boleh lihat di sini, saya direct daripada supplier Geris Autopart. Okey. Geris dan Jinsun ni sebenarnya samalah. Satu company yang sama. Cuma dia punya lokasi dia tu berbeza sedikit. Okey. Macam ni. Okey, Jinsun Autopart. Kawasan Perniagaan Arwana Permata Ampau, dan di sini pun samalah. Di area Penang juga, Jalan Berampit, Bukit Bertajam. Okey. Jangan risau. Okey. Dia tetap daripada supplier yang sama. Jinsun dan Geris ialah samalah. Kepada tuan-tuan dan puan yang bertanya kepada saya, sebab saya pernah COD dan saya pernah jumpa dengan customer saya. Masa tu saya jual lock disc daripada Espada. Bukan lock disc lah, yang macam lock handle brake tu dan juga lock throttle tu, yang besi tebal panjang tu. Saya jumpa dan customer saya tu bertanya kepada saya, bos, apa perbezaan Geris dan juga Espada? Sebab Geris harga sampai 100 lebih dan Espada bos jual ni macam 60 lebih saja. Okey, perbezaannya sebenarnya tiada, tetapi mungkin saya tak pastilah. Geris ambil brand Geris tu lagi mahal dan sebagainya. Tapi saya tak pernah lah ambil brand Geris tu kerana saya boleh ambil brand Espada, saya ambil je lah brand Espada. Okey. Tapi memang betul pun, lock throttle tu sampai 100 lebih kalau brand Geris. Tapi sekarang ni saya dah tak jual. Okey. Kerana Espada dah habis stok. Itu yang sedih tu. Saya masih cuba contact dan dapatkan balik supaya boleh dijual lah. Kerana ia hot item, ramai pembeli sebenarnya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah terpesong jauh daripada topik kita. Okey tuan-tuan dan puan, berapakah sisi yang tuan-tuan dan puan akan dapat daripada 60mm? Saya akan tunjukkan kiraan 60mm dan 57mm. Daripada Chris 110 kita akan tengok akan jadi Chris berapa sisi. Okey tuan-tuan dan puan, saya akan tunjukkan cara pengiraan. Okey. Block Racing Chris 110. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita ada 3 jenis model Chris. Satu Chris 100, Chris 110 dan Chris 120. Sebenarnya Chris 100 menggunakan enjin EX5 dan Chris 110 dan 120 menggunakan enjin daripada Honda sendiri yang dibuat daripada Kawasaki. Kalau tuan-tuan dan puan melihat okey, dalam Google, okey, baca dalam Google lah, enjin Chris 110 ni sebenarnya dibuat oleh Kawasaki KZ 110. Kawasaki yang buat enjin Chris 110 tu. Itu pasal lah kita tengok Chris sebenarnya laju. Enjin pun di R&D daripada Kawasaki, tuan-tuan dan puan. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, macam biasa, block racing standard Chris 150mm, enjin EX5, dan 110 53mm standard, dan Chris 120 55mm standard. Okey, bagaimanakah cara untuk mengiranya? Kita menggunakan konsep formula Pi J02. Saya rasa ada tuan-tuan dan puan yang faham, ada tuan-tuan dan puan tidak faham, tapi saya akan tunjukkanlah kiraan biasa dahulu. Okey, Pi itu sebenarnya 22/7, okey, ataupun 3.142.
Kita just gunakan 22/7 lah. Okay. J tu ialah jejari di mana panjang bore tetapi jejari dan juga diameter lain. Diameter ialah panjang keseluruhan bore dan jejari pula panjang separuh daripada bore. Panjang separuh ni lah. Ini dipanggil sebagai jejari dan ini dipanggil sebagai diameter. Dan juga stroke ialah panjang blok ni. Okay. Jadi kita akan kirakan. Jika keris 110 standard 53mm, kita bahagikan 53mm tu kepada 2, iaitu kita akan dapat 26.5mm. Tetapi dalam formula ni kita perlu tukarkan kepada cm dan kita perlu bahagikan mm tu. Kita bukan perlu bahagikan, kita perlu darabkan mm tu kepada 10 supaya kita akan dapat kiraan cm. Okey. Mungkin tuan-tuan dan puan kurang faham lagi. Okey, sekarang ni macam biasa kita akan menggunakan 22/7. Tetapi kiraan kalkulator macam ni kita perlu menggunakan dengan cara yang inilah. Macam ni. 7 tu kita akan bahagi di akhir sekali sebab 22/7 kan. Okey, sekarang ni 22 darab kita akan tukarkan 26.5 mm kepada cm di mana ia akan jadi 2.65. Dan macam biasalah pi j kuasa 2. J jejari tu kuasa 2, maksudnya kena darab 2 kali 2.65. Kemudian kita darabkan dengan stroke. Stroke keris 110 ialah 50.6 mm. Maksud 5.06 cm lah. Okey. Darab 5.06. Okey. Macam ni. Kita bahagikan dengan 7. Okey. Tuan-tuan dan puan boleh lihat kita dapat 111 cc. Dan sebenarnya kiraannya ialah 110 cc. Itulah kenapa kita panggil 110 cc. Jadi kalau kita tukar kepada 57 mm saiz blok, apa yang akan berapakah cc yang akan berbeza di sini? Okey, kita menggunakan formula yang sama. 22 darab macam biasa 57 mm kita bahagikan dengan 2 sebab kita nak dapatkan jejari. 57 mm bahagi 2 kita akan dapat 28.5 mm. Kita tukarkan kepada cm kita akan dapat 2.85 cm. 2.85 macam biasa kuasa 2 darab 2 kali 2.85 dan darab dengan saiz stroke 5.06. Okey. Dan kita akan dapat di sini bahagikan dengan 7. Okey, tuan-tuan dan puan akan dapat 130 cc daripada blok 57 mm. Dan kepada 60 mm pula, ini bukan spek jet road lah. Jet road dia akan menambahkan panjang stroke. Bila menambahkan panjang stroke, lagi banyak sisi yang kita akan dapat. Sebab itulah jet road ni sebenarnya dia menambahkan sisi dan menambahkan kelajuan. Memang pun sebenarnya. Okey. Cuba kita lihat kalau kita masukkan 60 mm ke dalam enjin. Macam biasa kita menggunakan formula 22. Kita darabkan 60 mm bahagi 2 kita akan dapat 30 mm. Tukarkan kepada cm dengan membahagi 10 kita akan dapat 3.00. Darab 2 kali macam biasa pi j kuasa 2 3.00. Darab dengan panjang stroke 5.06. Dan kita akan dapat di situ hasilnya 1001 bagi pula dengan 7. Kita akan dapat lebih kurang di sini ialah 143 cc kepada 60 mm. Itulah perbezaannya. Adakah ia ketara ataupun tidak ketara? Sebenarnya sangat banyak perbezaan, walaupun 110 dan 143 perbezaannya hanya 33 cc. Banyak bezanya. Kepada sesiapa yang dah pakai 60 mm dan ke atas, memang rasalah perbezaan kekuatan enjin tu. Itulah cara mengiranya. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan kurang faham, tuan-tuan dan puan boleh komen di bawah. Saya akan buat satu lagi tutorial mengira cc untuk jentera tuan-tuan dan puan yang telah upgrade blok. Berapa cc saya tak ada masalah, saya boleh selesaikan kepada tuan-tuan dan puan. Asalkan kita ada pengetahuan untuk panjang bore dan stroke tu. Maksudnya kena ada pengetahuan lah berapa panjang. Kalau tidak, habis. Okey tuan-tuan dan puan, mungkin saya akan jelaskan sampai di situ sahaja. Video ni dah berlarut panjang. Okey tuan-tuan dan puan, kepada yang berminat, tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp saya di talian 0184045323. Atau tuan-tuan dan puan ingin melihat banyak barangan lain, tuan-tuan dan puan boleh terus ke aplikasi Shopee, terus ke ruangan search sahaja nama saya Wan Firdaus 17.
dekat-dekat ya. WANFIRDAUS 17. Lepas tu tuan-tuan dan puan boleh lihatlah banyak barangan lain yang saya jual. Okey tuan-tuan dan puan, mungkin setakat itu saja video saya. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Macam mana nak subscribe ataupun langgan channel ni? Di bawah sebelah kanan ni ada butang berwarna merah langgan ataupun subscribe. Tekanlah butang tu supaya tuan-tuan dan puan tidak terlepas dengan video-video saya yang lain lah. Dan tuan-tuan dan puan jangan lupa untuk share video ni pada rakan-rakan tuan-tuan dan puan yang mana sudah mencari blog tapi tidak tahu kedai mana yang jual ataupun malas untuk ke kedai dan just ingin beli online, tak ada masalah. Okey tuan-tuan dan puan, setakat itu saja video ni. Kita jumpa lagi dalam video